أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله الذين آمنوا حق جهاده حتى أتانا اليقين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah keburukan yang dilakukan itu dengan perkara-perkara kebaikan, serta bergaullah dengan sekalian manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Alhamdulillah, saya hormati pengerusi, ashabul kiram, seluruh jawatan kuasa dan staf pimpinan surah, dan yang dihormati lagi raikan tuan-tuan guru, para alim ulama yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Mudah-mudahan bertambahnya kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan juga seterusnya kepada semua sekali para jemaah muslimin, sidang Jumaat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di atas nikmat dan rezeki yang masih lagi diberikan kepada kita atas izin daripada, maka dapatlah kita meneruskan kehidupan kita pada hari yang sangat mulia, pada hari Jumaat yang dinamakan Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari,
daripada banyak-banyak harinya yang lain dalam kehidupan kita. Dan dalam masa yang sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi direzekikan di dalam hati dan jiwa kita merasakan ketenangan di dalam melakukan amal kebaikan di atas muka bumi Allah. Dan yang paling kita bimbang dan takut apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil dengan nikmat tersebut, lalu di dalam hatinya merasakan berat untuk melakukan amal ibadah, dalam hati merasakan satu bebanan apabila melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hati merasakan tidak sukanya untuk melakukan amal kebaikan di atas dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Para jemaah muslimin sidang Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, satu perkara yang asas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, yang mana banyak dihuraikan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, bahkan sehingga menjadi sebagai satu kisah yang bersejarah dalam Islam, antaranya disebut sebagai Al-Isra wal Mi'raj. Dalam peristiwa tersebut kita maklum dan kita ketahui bahawa ada satu perkara yang wajib berkaitan dengan perintah solat untuk kita jaga dalam kehidupan kita. Namun dalam masa yang sama, walaupun perkara ini nampak seperti perkara yang biasa dalam kehidupan kita, nampak seperti perkara yang mudah barangkali mungkin sebut pada di bibir mulut, tetapi boleh jadi Allah uji beratnya pada kehidupan seseorang untuk melaksanakan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian, ketika perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadi satu kewajiban, berarti ia bukanlah menjadi pilihan dalam kehidupan kita. Makna katanya kita tak boleh nak pilih. Sama ada kewajiban Allah itu, lebih khususnya yang dinamakan sebagai solat ini, kita nak buat ataupun tak nak buat dalam kehidupan. Dan boleh jadi seorang itu dia akan jadi rajin untuk melaksanakan solat yang wajib apabila tiba mood ataupun keadaannya yang bersemangat. Masa semangat rajin solat para jemaah sekalian, tapi time tak ada semangat rasa tak rajin nak solat. Yang solat ni kita kata asasnya 5 waktu, belum cerita tentang bab solat-solat sunat yang lain para jemaah sekalian. Solat sunat lain ni tak apalah, atas diri kita sendiri masing-masing, dan mungkin ada pilihan amalan-amalan yang tersendiri. Tetapi bila melihat di zaman hari ini, walaupun nampak seperti mudah, yakin dan percayalah, berapa ramai di luar sana yang masih menganggapkan perintah solat dalam kehidupan ini adalah perkara yang ringan, selagi mana tidak diberikan balasan yang dilihat dengan mata kepalanya sendiri para jemaah sekalian. Sebab itu dalam kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala bentuk pahala dan juga dosa dan balasan-balasan daripada Allah itu dalam keadaan yang kita tak nampak. Kita tak nampak banyak mana, bagaimanakah pula rupa dosa orang yang tidak menjaga solat dalam kehidupan. Kita tak nampak bagaimana dosa orang-orang yang suka membuka aib orang lain dalam kehidupan. Kita tak nampak bagaimana dosa tajassus seseorang dalam hidup yang suka bersangka-sangka dan sering mencari kelemahan, kesalahan pada diri orang lain para jemaah sekalian. Namun yakin dan percayalah, andai Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan penglihatan kita, kita boleh melihat sebesar itu dosanya, maka kita akan yakin dan percaya jaga dengan solat fardu dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah, andai Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hijab, kita boleh melihat sebesar itulah dosanya bagi orang-orang yang mencari keaiban dan memfitnah orang lain dalam kehidupan, termasuklah dengan bersangka dengan sangkaan buruk dalam kehidupan.
maka di sana pasti kita akan tidak lakukan dengan perkara ataupun tindakan-tindakan tersebut. Tetapi Allah sengaja menjadikan dalam hidup kita ni bab dosa dan pahala balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya terhadap dosa yang dilakukan itu dalam keadaan kita tidak nampak. Kerana apa? Inilah saat nak menguji keimanan seseorang itu kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan untuk menjaga tentang perintah solat dalam kehidupan, dan diberitakan, khabarkan kepada orang-orang yang tidak menjaganya, maka akan diazab ketika mana di atas dunia lagi Allah beri antara balasan-balasannya. Ini balasan orang yang tidak menjaga solat dalam hidup. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang kita melihat bahawasanya ada dikhabarkan bagaimana teruknya kepada orang yang tidak menjaga solat, sehingga dibahagikan di dalam 14 jenis balasan-balasan itu. Ada di antaranya yang Allah balas ketika mana berada di atas dunia. Cuma barangkali mungkin kita tak sedar dan kita tak perasan, rupanya itu balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ketikanya Allah jadikan pula balasan kepada orang yang tidak memelihara dan menjaga solat itu dalam kehidupannya, ketika mana saat nak bertemu dengan kematian. Belum cerita mati lagi para jemaah sekalian. Maknanya saat sakarat seseorang tersebut, apa dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat panjang tersebut, dia cerita antaranya keadaan yang diberikan kepada orang yang tidak menjaga dengan solat masa hidupnya di atas dunia, ketika saat sakarat nak bertemu dengan kematian, diberikan dengan 3 balasan pada saat itu. Antaranya yang pertama disebutkan, ia mati dalam keadaan yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan oleh Allah dia ni akan mati dalam keadaan yang hina. Walaupun di sudut pandangan mata kasar, fizikalnya kita nampak seolah tak ada apa para jemaah sekalian. Sebab tu hari ni kita banyak juga kena fikirkan, bukan sekadar apa yang orang lain kata, apa yang pandangan manusia kata, tapi fikir apa pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kita duk sibuk mikir, kalau tak buat gini orang kata apa pula, tapi tak pernah kita fikir bagaimana pula yang Allah akan kata. Hari ni oleh kerana banyak memikirkan kerana dengan manusia sampai melakukan perkara yang dilarang, perkara yang maksiat, sehingga terlupa apa yang Allah Subhanahu wa taala kata. Semata nak jaga perasaan hati manusia, ikutlah dengan kemaksiatan, terpaksa ikut dengan dosa yang dilakukan. Kerana apa? Kerana kawan para jemaah sekalian, kerana nak jaga hati sama manusia. Dalam masa yang sama tak teringat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala kata bila lakukan perkara tersebut. Ni mati yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun antaranya yang kedua, yang mana dikhabarkan kepada orang-orang yang tidak menjaga dengan solat di dalam kehidupannya, akan diberi balasan saat sakaratnya itu, iaitu satu keadaan yang lapar teramat sangat pada ketika itu para jemaah sekalian. Allah berikan keadaan yang rasa lapar ketika saat nak bertemu dengan kematian para jemaah dirahmati Allah. Dan bila adanya lapar, maka dilengkapkan balasan yang ketiga juga, iaitu diberikan kepada orang-orang yang tidak menjaga solat. Balasannya ialah ia mati dalam keadaan saat rasa kehausan yang teramat, sehingga diceritakan, digambarkan bagaimana kehausan bagi saat sakarat orang-orang yang tidak menjaga dengan solat tersebut, seumpama andai diberi dengan seluas air lautan yang berada di atas dunia, maka masih lagi tidak dapat menghilangkan rasa kehausan kepada dia para jemaah sekalian. Allahu akbar. Sebab tu kadang para jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita takut saat-saat yang demikian. Kita takut bahawasanya, takut tergolong dalam golongan tersebut, terutamanya bila mana berkaitan perintah solat yang tidak dijaga dalam kehidupan kita. Namun jangan pula kita lepas daripada ni, andai kita menziarahi orang yang sedang sakit, kita
situasi tersebut, terus kita kata, ni dulu tak solat. Jangan, para jemaah sekalian. Kita yang tahu ni cukuplah sekadar orang kata ilmu dan juga peringatan untuk diri kita dah, para jemaah sekalian. Jangan bila mana kita ziarah, nampak ada ahli keluarga yang berada di sisinya, duk bagi minum air tak henti-henti, para jemaah sekalian. Bila duk nampak duk bagi air tak henti-henti, kita pula teringat, ni tanda pernah ingat dulu kata orang yang tak solat. Jumpa dengan ahli keluarga kata, ni dia mesti tak solat dulu. Jangan, para jemaah sekalian. Sila air tak sampai dekat dia, sampai kat kita, para jemaah dirahmati Allah. Jadi nak sebutnya, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, walaupun kita melihat ada ketikanya dengan situasi tersebut, maka dalam Islam juga mengajar di sana ada adab yang perlu kita hormati dan perlu kita laksanakan. Kita nampak, kita doakan kebaikan untuk dia, ya Allah ampunkan segala dosa-dosanya dan mudahkanlah urusan kematiannya, ya Allah. Dan doa juga untuk diri kita, ya Allah hindarilah aku daripada saat kematian yang menyukarkan pada diri aku, ya Allah. Cukup dah sekadar itu, para jemaah sekalian. Walaupun kita tahu, kita pernah dengar dan kita belajar, para jemaah dirahmati Allah, sekadar peringatan untuk diri dan ilmu kita, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Itu baru ketika mana nak bertemu dengan saat kematian. Dan hadis itu menceritakan panjang lagi bagaimana pula orang-orang yang tidak menjaga dengan salatnya dan dibalas ketika mana berada pada peringkat yang berikutnya. Bila dah mati meninggal dunia, dimasukkan di dalam lubang kubur, para jemaah sekalian. Dan ketika berada di alam kubur tersebut, maka di sana juga ada balasan-balasan yang tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya muslimin sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian, yang mana dia akan dibalas dengan apa dia selain daripada himpitan kubur tersebut. Maka jenazah orang tersebut, si mati ini, akan dihimpit dengan seekor ular, dibelit dengan seekor ular yang sangat besar, yang mana kuku tajamnya ular tersebut sepanjang 1 hari perjalanan, para jemaah dirahmati Allah. Dan ular ini dia akan lakukan apa dia? Ia akan memukul kepada si mayit, si mati tersebut yang masa atas dunianya tidak menjaga dengan solat dalam kehidupan. Maka ular ini akan mengatakan, akulah seekor ular yang disuruh oleh Tuhanmu untuk memukulmu kerana mana kamu tidak menjaga dengan solat ketika masih hidup di atas dunia dahulu. Ini para jemaah dirahmati Allah sekalian. Dan pukulan itu akan berlaku setiap daripada waktu solat yang ditinggalkan dalam kehidupan. Setiap daripada solat yang dilakukan itu dalam keadaan yang tidak benar-benar dilakukannya, para jemaah dirahmati Allah. Jadi bila cerita tentang balasan-balasan ni, para jemaah muslimin dirahmati Allah sekalian, takut kita dengar rupa-rupanya dalam bab solat ini juga bagaimana untuk kita menjaga perkara-perkara yang menjadi solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Kabair yang bermakna dosa-dosa besar, antaranya ada dihuraikan berkaitan dengan bab dosa tarakus solah, iaitu dosa bagi orang yang meninggalkan solat. Rupa-rupanya bila tengok makna kepada orang yang meninggalkan solat ini, bukanlah sekadar dia tidak mendirikan solat. Kalau tak solat tu satu bab dah, para jemaah sekalian. Memang dosa sebab apa? Dosa kerana dia meninggalkan solat. Di antara huraian dan juga merujuk kepada surah Al-Ma'un, yang mana biasa kita baca dan hafal, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Para jemaah dirahmati Allah, ini ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Al-Ma'un berkaitan dengan apa dia? Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, allazina hum an salatihim sahun, yang mana mereka ini lalai ataupun leka di dalam solat yang mereka lakukan. Baik, bila makna kepada ayat ini, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, antaranya berkata daripada Ibnu Abbas, makna kepada meninggalkan solat dalam kehidupan itu bukanlah sekadar dia tidak solat, tetapi
tetapi boleh juga diartikan kepada siapa dia, iaitu orang-orang yang sering mengakhirkan waktu solatnya sehingga masuk kepada waktu yang berikutnya para jemaah sekalian. Yang mana inilah yang dikatakan termasuk kategori tinggalkan solat juga para jemaah sekalian. Sehingga kan daripada ayat ini, ketika mana Allah berfirman dalam ayat tersebut surah Al-Ma'un, di antara salah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, di antara 10 nama sahabat yang dijamin masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad Abi Waqqas nak tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku nak bertanya berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan allazina hum an salatihim sahun," yang bermakna solat orang-orang yang leka, orang yang lalai dengan solatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Sa'ad, yang dimaksudkan iaitu orang yang leka dan lalai dengan solatnya ialah apa dia? Orang yang mengakhirkan waktu solatnya daripada waktunya yang asal para jemaah sekalian." Dan Nabi sebut dia ni termasuk dalam kategori muslim. Ia digelar sebagai orang yang solat. Sa'ad tanya, tidakkah mereka ini bersolat? Ya, mereka ini tetap solat. Tetapi mereka ini, solat mereka ni diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka yang disebut sebagai neraka wail para jemaah sekalian. Kerana apa? Kerana solat yang mereka lakukan itu berada di ujung hingga masuk pada waktu yang lain. Ini dia punya huraian. Jangan separuh kita duk faham melakukan solat akhir waktu. Tapi ada sambungan dia. Akhir waktu sampai bila? Sampai masuk pada waktu yang berikutnya. Ibarat kata contoh, dia solat, tapi dia solat tersebut, contoh ambil kata solat asar. Solat asar dia buat dah masuk waktu maghrib, baru dia buat solat asar. Dah masuk waktu isyak, baru dia buat solat maghrib. Para jemaah dirahmati Allah sekalian. Ini yang Nabi SAW katakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas berkaitan dengan orang yang meninggalkan solat ini. Antaranya ialah dia lakukan juga solat, tapi masuk sampai pada waktu yang berikutnya para jemaah sekalian. Kita tak bolehlah kadang suka-suka. Ada jadi orang hidup dia suka gitu para jemaah sekalian. Suka mengqada solat dalam kehidupan asalkan nama solat itu dah cukup dan memadai. Bila kita dah jumpa tegur, katalah sikit. Kata tak elok dah untuk main qada solat. Ada masa boleh solat dalam waktunya, solat dalam waktunya. Lagi bagus dapat jaga solat di awal waktunya, itu yang paling terbaik. Dia pandai dia duk balas balik kata, "Ustaz, saya ni walaupun akhir waktu qada solat ni paling okey dah daripada saya tak solat langsung dalam kehidupan saya. Luar sana ramai lagi orang yang tak solat langsung dalam kehidupan berbanding dengan saya ni walaupun akhir waktu tapi solat juga." Dia kata gitu para jemaah sekalian. Yang tak solat langsung tu satu bahagian. Yang dah solat ni pula tapi solatnya di akhir waktu itu satu bahagian. Sebab itu ada sampai perbincangan dalam agama, bahkan ada perbualan di antara baginda Nabi SAW bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas berkaitan dengan kategori orang-orang yang solat tetapi solatnya di akhir waktu para jemaah sekalian. Bermakna bila ada huraian perbincangan sebegini dalam agama, bermakna ia satu benda yang besar. Janganlah pula kita duk kata ada orang tak solat tu lagi bahaya, lagi teruk, lagi berdosa dia. Kalau duk main kira gitu para jemaah sekalian, sampai kesudah akhirnya solat kita takat tu saja. Sedangkan tahun makin bertambah, umur kita pun makin pendek para jemaah sekalian. Usia umur kita ni sebenarnya makin pendek bukan makin panjang. Sebab tu kadang bila ucap hari lahir, hari jadi tu, kalau berani duk kena ubah sikit para jemaah sekalian. Biasa hari jadi orang sebut apa dia? Pak Haji, selamat hari jadi, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki. Kalau kita ubah gaya bunyi bagaimana para jemaah sekalian? Selamat hari lahir, semoga usia yang makin pendek ini diberkati oleh Allah. Dia duk balik-balik doa nak mati ya. Kan doa nak minta aku mati cepat. Doa para jemaah sekalian. Hakikat kehidupan di atas dunia, ulama tasawuf banyak menyebutkan begitu para jemaah sekalian. Bila tambah 1 tahun yang kita nampak panjang tu, sebab angka umur tu nampak bertambah. Pada hari ini contoh
Tu nampak rasa panjang para jemaah sekalian. Tapi secara hakikatnya, daripada 70 tahun yang tahun lepas, berapa bulan yang lepas para jemaah sekalian, masuk tahun yang baru ni, jadi tambah pada 1 tahun menjadikan 71, sebenarnya umur kita ni makin singkat. Singkat kenapa? Hayat hidup kita ni dah nak dekat berakhir para jemaah sekalian. Cuma kita tak rasa macam tu, tak tahu umur berapa je bila kita mati para jemaah sekalian. Andai kita tahu Allah takdirkan si fulan bin fulan, kamu ni hidup takat umur 75 tahun saja. Sampai 75 tahun bulan yang ketiga, hari yang ke-10, pada jam yang ke-8 kamu akan mati meninggal dunia. Masa tu hari jadi punya ucap pun akan jadi beza para jemaah sekalian. Jadi beza. 71 tahun, maka tak lama dah, umur tak panjang dah. Umur ni dah singkat, nak dekat dengan mati ada lebih kurang 4 tahun 10 bulan, ada dalam masa 3 hari berapa 8 jam saja para jemaah sekalian, lebih kurang gitu. Jadi baru nampak umur tu akan jadi singkat. Tapi yang kita sebab apa? Sebab tak nampak gitu, kata panjang umur, alhamdulillah. Tapi tak apalah, semoga itu mendoakan kebaikan untuk diri kita. Tapi kalau tiba-tiba ada orang duk ucap gitu, jangan marah. Maknanya dia faham. Dia faham hakikat sebenarnya para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi itu nak sebut dalam kehidupan kita ni berkaitan dengan solat. Iaitu barulah kita nampak, pertamanya berkaitan untuk menjaga solat dalam kehidupan kita ni. Pertama sudah tentu dan pasti menjaga supaya tidak ditinggalkan satu hari dalam kehidupan kita para jemaah sekalian. Kau sibuk macam mana sekalipun, dahulukan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu orang tanya, Ustaz, apakah petua nak menjemput rezeki dalam kehidupan? Petuanya cek balik bagaimana kita menjaga hubungan dengan yang maha pemberi rezeki, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita duk dapat, tapi duk buat macam-macam, rasa rezeki itu tak berapa nak ada dalam kehidupan. Tengok yang maha pemberi rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita faham juga di sana membincangkan berdosa bagi orang yang meninggalkan solat ini, termasuklah dalam perbincangan yang dia melakukan solat tapi solatnya berada di akhir waktu hingga masuk kepada waktu yang lain para jemaah dirahmati Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, muslimin sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, iaitu antara yang dibicarakan juga, iaitu yang pelihara solat terbaik untuk menjaga solat dalam kehidupan ini, termasuklah kategori solat tetapi dalam keadaan yang cepat, tidak ada rukuk serta tamakninahnya dengan baik para jemaah sekalian. Ini yang dibincangkan di antaranya di dalam huraian kitab Al-Kabair oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dia bicara sampai tahap tu para jemaah sekalian. Okey, dah jaga solat. Bila dah jaga solat, tak lakukan pada akhir waktu sampai masuk waktu yang berikutnya, alhamdulillah. Dah lepas daripada tu, pergi kepada diri sendiri secara spesifik, lebih khususnya, iaitu apa je? Dalam keadaan melakukan solat ini, solat keadaan yang cepat para jemaah sekalian. Berapa ramai hari ni banyak yang nak kejar sesuatu perkara sampai terpaksa kena solat cepat, sehingga kan dihuraikan dalam kitab tersebut yang melanggar dengan tamakninah dan tidak sempurna dari sudut rukuk dan sujudnya dengan sempurna para jemaah sekalian. Ini dia. Sebab apa? Rukuk dan sujud ini di antara pergerakan anggota yang perlu diperhatikan bersama, yang perlu dijaga-jaga para jemaah sekalian. Bagaimana nak mendapatkan kesempurnaan rukuk, nak mendapatkan kesempurnaan sujud, kalaulah seseorang itu dia melanggar dengan tamakninah. Dan kenapa dilanggar dengan tamakninah? Sudah tentu dan pasti ia lakukan solat dalam keadaan yang cepat para jemaah sekalian. Kalau tak bekerja dengan solat yang cepat, tamakninah takkan langgar, akan boleh ada jadi para jemaah dirahmati Allah. Sebab tu kalau orang tanya apakah dia, macam mana cara nak atasi solat ni, kita nak kerja, masuk kerja, apalagi pula sekarang waktu masuk lewat para jemaah sekalian. Waktu masuk kerja tak berubah, tapi waktu solat berubah. Kalau sebelumnya awal okey, alhamdulillah. Tapi bila waktu solat ni
masuk lewat, waktu kerja tetap waktu begitu juga. Maka ada ketikanya kalaulah kita yang solat bersendirian, solat sunat dan sebagainya, para jemaah sekalian, kita ubahlah dekat bahagian bacaan surah, jangan duk panjang sangat para jemaah sekalian. Baik kita ubah yang itu daripada kita nak kejar solat cepat akhirnya melanggar dengan tamakninah. At least kita ubah baca surah satu ayat saja pun tak apa dah kalau betul-betul emergency dah. Orang tapi kalau tengoklah keadaan, satu ayat tu Yasin habis terus rukuk dah. Tapi masih banyak lagi. Tengoklah satu ayat pun banyak mana para jemaah dirahmati Allah sekalian. Cubalah mencari kesempurnaan ataupun yang paling terbaik dalam bab ibadat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir sebagai kesimpulannya para jemaah muslimin sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kesimpulan yang pertama, usahalah kita untuk mencari kesempurnaan yang terbaik dalam solat yang kita lakukan. Hari ini kadang-kadang ada yang usianya sudah mencecah 40 tahun. Hari ini ada usia yang mencecah 50 tahun. Hari ini berapa pun usia kita dah mencecah dalam kehidupan kita. Walaupun kita nampak umur kita makin bertambah, makin panjang, hakikatnya usia kita makin singkat dan makin pendek nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alamatuha, tanda-tanda bagi kiamat itu, tanda kiamat kecil itu pun banyak kita dah melihat. Tambah pula hari ini sahabat-sahabat yang pergi di Haramain, Madinah, Mekah, para jemaah sekalian. Kita pun ada yang dah maklum. Kita tengok di sana sudah mula tumbuh-tumbuhan menghijau. Tengok unta lalu dekat padang pasir tu pun tak nampak padang pasir macam Arab dah, para jemaah sekalian. Nampak macam unta berjalan di atas padang bola sepak kita kat Malaysia je. Sebab apa? Nampak tumbuhan kehijauan, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Kota Palestin, bumi Palestin juga mula ditawar oleh pihak-pihak musuh yang nak merebutkan jantung bagi dunia umat Islam di atas muka bumi ini, para jemaah dirahmati Allah. Yang sehingga tidak ada pengakhiran, bahkan sehingga kan nak diubahkan dalam pada dunia menjadi nama Israel, nak dihilangkan nama Palestin agar umat Islam melupakan tentang namanya tanah Palestin, termasuklah dengan sejarah yang berada di bumi Palestin sana, para jemaah dirahmati Allah. Jadi bila kita nampak banyak perkara ni berlaku, takut kita para jemaah sekalian. Itu yang pertama, yang asas ni, perbaikilah ke arah kesempurnaan. Kesempurnaan yang mana? Macam kita bincang tadi, solat, alhamdulillah kita jaga solat tak tinggal dah, para jemaah sekalian. Jaga pula solat tu step dia pada awal waktu ataupun berada di dalam waktunya. Jangan suka untuk qada solat, para jemaah sekalian. Lepas daripada itu pula usaha jaga untuk solat yang mana solat yang ikut kepada tertibnya, tidak solat dengan cepat sehingga melanggar dengan tamakninah, ataupun bahasa mudahnya Al-Quran sebut solatihim khashi'un, iaitu mendapatkan solat yang khusyuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, muslimin sedang jemaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kesimpulan yang kedua ini juga sama-samalah kita usaha untuk tambahkan dari sudut amal yang kita boleh lakukan dalam kehidupan. Kita baru saja meninggalkan 2022, para jemaah sekalian. Sebab Masihi kita cerita Masihi. Kalau hijrah kita cerita tentang tahun hijrah, para jemaah sekalian. Jadi bila kita tinggalkan tersebut, kita buat checklist, check and balance dengan tahun lepas. Amal mana yang kita lakukan setakat tahun lepas? Maka sampai masuk tahun ni, tanya pada diri kita, adakah aku nak kekal sekadar itu saja dengan amal untuk diri, ataupun kita nak buat pertambahan? Dengan tahun dah bertambah, umur kita makin singkat, maka apakah lagi amal yang untuk kita nak tambah, persiapan nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiganya, yang terakhir, para jemaah sekalian, kesimpulan kita berada di dalam tahun yang baru ini, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berusaha memperbaiki bersama di kalangan ahlikum, iaitu ahli keluarga kita, para jemaah sekalian. Nak perbaiki ahli keluarga ni apa dia? Kewajipan ketaatan perintah Allah sudah tentu dan pasti. Yang kedua, nak memperbaiki daripada sudut amal yang mana mudah-mudahan dapat menambah baik kepada diri mereka dan untuk diri kita juga. Sebab apa? Untuk menyelamatkan diri daripada api neraka, azab seksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan
apa yang dikongsikan bersama pada petang ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada diri saya yang berkata hampir dengan telinga saya yang mendengar, dan kepada semua sekali para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu saja, insya-Allah moga-moga mendapat manfaat dan berkat daripada Allah. Yang baik dari Allah, yang lemah dan kurang pada diri saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.